Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah membincangkan topik Bitcoin, halal atau haram. Baik Prof, keputusan syariah ya Prof mengenai Bitcoin adalah sangat penting bagi memastikan umat Islam kita merasa selamat dan berkat bila menggunakannya. Dan baru-baru ini Prof terdapat sedikit kekeliruan ya di media sosial terhadap keputusan syariah mengenai mata wang kripto ini, di mana pada awalnya kedua-dua pihak Bank Negara Malaysia dan juga pihak Suruhanjaya Security dikatakan tidak mengiktiraf Bitcoin sebagai mata wang yang sah. Tetapi pada masa yang sama, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia pula telah meluluskan syarikat yang terlibat dengan mata wang kripto ini seperti Luno, Synergy dan juga Tokenize. Jadi ramai ya Prof yang tertanya-tanya kenapa kata tak boleh, tetapi pada masa yang sama syarikat yang terlibat dengan mata wang kripto ini diluluskan. Nampak seperti tiada konsistensi di dalam keputusan yang diambil. Jadi apakah status terkini Bitcoin ataupun cryptocurrency ini Prof dari mata pandangan syariah? Lagi-lagi di Malaysia dan apa yang menyebabkan inkonsistensi ini berlaku? Dia berbalik kepada apa yang kita bincang sebelum kita berehat tadi. Adakah kripto ini satu currency atau tidak? Namanya adalah cryptocurrency, tetapi dalam ruang lingkup kita di Malaysia ini, kripto itu tidak dianggap sebagai currency, tidak dianggap sebagai mata wang. Apabila tidak dianggap sebagai mata wang, ianya tidak di bawah kawal selia pihak Bank Negara Malaysia. Jadi siapa yang mengawal selia kripto ini adalah Suruhanjaya Security. Sebab itu di Suruhanjaya Security dia dinamakan sebagai aset digital. Dan di bawah aset digital ini ada dua jenis, iaitu satunya kripto seperti Bitcoin dan satu lagi adalah token. Ya. Jadi sebab itu pandangan syariah ini lebih kepada apa yang diputuskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security dan juga sudah tentu pandangan oleh Majlis Muzakarah, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Kalau zaman dulu dikenali sebagai Majlis Fatwa Kebangsaan lah. Ya. Jadi mungkin pandangan hukum daripada dua pihak ini kalau kita di Malaysia. Jadi saya boleh rumuskan di sini Prof, kedua-duanya Bank Negara Malaysia dan juga pihak Suruhanjaya Security memang tidak iktirafkan mata wang kripto ini sebagai mata wang yang sah, tetapi pihak Suruhanjaya Security hanya membenarkan untuk bermuamalah dengan aset digital yang terbahagi kepada dua, iaitu mata wang digital dan juga token digital dengan syarat-syarat yang tertentu. Betul ya Prof ya? Okey Prof, bila kita bercakap mengenai mata wang digital ni ya, ia berubah dengan begitu pantas ya, dan pada masa ini ya terdapat banyak proses kemajuan yang berlaku dengan Bitcoin ini. Contoh baru-baru ini pelancaran mata wang digital menggunakan Bitcoin oleh DBS Bank Singapura. Lantas pelancaran perdagangan kripto oleh Standard Chartered Bank untuk pelabur institusi. Jadi bila ahli-ahli syariah kita masih belum mencapai kata sepakat ya mengenai hukum Bitcoin ini, adakah ada ulama yang mengatakan ia garar. Bila ia garar, dia adalah sesuatu yang tidak jelas. Jadi ia tidak dibenarkan. Dan ada juga pula yang mengatakan ia bukan garar tetapi ia khatar, iaitu berisiko. Dan bila ia berisiko, ia tidak mempunyai kesan ke atas hukum. Jadi ia dibenarkan. Jadi adakah tiada kata sepakat ini akan membuat masyarakat Islam kita ketinggalan jauh ya berbanding dengan konvensional kerana mereka masih lagi ragu-ragu untuk melibatkan diri di dalam Bitcoin kerana belum ada kepastian syariah di situ Prof. Sila Prof jelaskan. Dalam dunia antarabangsa memang terdapat berbagai pandangan. Di peringkat antarabangsa misalnya, Majma' Fiqh masih lagi belum memberi pandangan secara tuntas apakah hukum Bitcoin ini. Tetapi kita di Malaysia, alhamdulillah, dalam tahun ini ataupun akhir tahun lepas, kita telah mengeluarkan pandangan hukum. Jadi kalau kita kata di dunia mungkin ada lagi perbezaan pandangan, tetapi kita telah mengambil pandangan di Malaysia ini bahawa Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security mengatakan bahawa harus bermuamalah dengan menggunakan mata wang kripto ini. Dan juga yang terbaru pandangan hukum daripada Majlis Muzakarah Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang saya juga adalah anggotanya telah mengambil keputusan semasa mesyuarat kami di Kuantan pada beberapa bulan yang lepas, selari dengan pandangan yang diberikan oleh MPS Suruhanjaya Security bahawa harus, tetapi dengan syarat. Antaranya adalah kita bertransaksi melalui platform yang
lesenkan. Kerana ini penting ya. Kerana kalau kita berlaku apa-apa kita ada tempat untuk kita mengadu. Ya. Yang kedua, kita kena mempunyai ilmu yang agak mencukupi bagaimana bermuamalah dengan mata wang kripto ini, bagaimana nak menyimpannya, bagaimana dan sebagainya. Jadi dalam konteks